Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita masih lagi akan menumpukan perhatian berkaitan dengan Belanjawan 2023. Dan kita ada tetamu yang cukup hebat sebenarnya berada di studio bersama dengan saya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dan sudah pastilah ianya merupakan sesuatu yang kita ingin dengar sebenarnya daripada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga amat berbangga sebenarnya kerana yang berhormat Anthony Loke iaitu Menteri Pengangkutan Sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi YB, apa khabar? Baik, terima kasih. Salam perpaduan kepada semua. Ya, dan kami cukup berterima kasih atas kesediaan YB bersama dengan kami. Tetapi sebelum itu, sesuatu yang mungkin ingin saya sampaikan sebenarnya dalam perjalanan pun saya memikirkan perkara yang sama. Apabila kembali semula YB Anthony Loke di Kementerian Pengangkutan, ianya merupakan seolah-olah satu suntikan semula kepada semangat dan kekuatan Kementerian Pengangkutan sendiri. Dan kita tahu bahawa saya selalu membaca FB YB sendiri dan saya sendiri melihat bagaimana YB sentiasa saja turun ke lapangan untuk melakukan spot check, melihat sendiri apa masalah yang dihadapi, dan ini merupakan sesuatu yang cukup saya hormati dan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga tahniah kepada YB Anthony Loke. Baiklah, banyak perkara sebenarnya yang ingin kita sentuh, tetapi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini di ruang bicara ini, jangan lupa anda juga sebenarnya diberi peluang dan juga ruang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, iaitu Belanjawan 2023, manfaat sektor pengangkutan. Dan dua talian seperti yang kami sediakan kepada anda seperti selalulah 0326 97 9768 dan juga 03 26 97 9767. Baik, sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi tentang Belanjawan 2023 yang melibatkan Kementerian Pengangkutan, saya juga nak dapat pandangan YB terlebih dahululah. Ini berkaitan dengan topik yang mungkin menjadi perbincangan sekarang ini, iaitu tentang MRT 2 yang dikatakan akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin boleh kita kongsikan sedikit detail berkaitan dengan MRT 2 ini, YB? Yang pertamanya memang MRT 2 ini kita telah pun bersedia lama dan sebelum ini kira-kira 2-3 minggu yang lalu saya pun telah pun membuat tinjauan bersama dengan pegawai-pegawai Kementerian Pengangkutan. Dan petang tadi semasa mesyuarat pasca kabinet kita, pihak APAD bersama dengan MRT Corp dan Prasarana juga telah memberikan taklimat kepada saya dan kita telah pun berpuas hati dengan segala persiapan dan ujian. Maka telah pun tadi saya telah mengumumkan kepada wartawan daripada Bernama bahawa perkhidmatan MRT 2 ini akan bermula pada 16 Mac yang akan datang. Oh, okey. Kira-kira 2 minggu daripada sekarang. Satu lagi juga isu yang ingin kita dapatkan pandangan ikhlas daripada YB adalah tentang apa yang berlaku di KLIA baru-baru ini. Yeah. Ini melibatkan tentang aerotrain yang tiba-tiba terkandas itu. Apa yang sebenarnya berlaku, YB? Aerotrain di KLIA itu memang telah pun mengalami pelbagai masalah teknikal sejak kebelakangan ini. Memang dari segi train tersebut dia perlulah dinaik taraf, diubah suai dan ditukar. Sebab kita kena ingat bahawa KLIA dibuka pada tahun 1998. Jadi sehingga hari ini sudah 25 tahun. Okay. Sudah tentu aerotrain itu telah pun sampai ke satu jangka hayat yang hampir berakhir. Dan memang tidak dinafikan dalam masa 2-3 tahun yang lalu ini memang aerotrain ini menghadapi pelbagai masalah teknikal. Jadi pihak MHB iaitu operator untuk KLIA telah pun membuat keputusan untuk menaik taraf sistem aerotrain tersebut. Malah kontrak telah pun dianugerahkan. Cuma jangka masa untuk kita menyiapkan projek menaik taraf aerotrain itu akan mengambil masa 2 tahun. Mungkin hanya tahun 2025 baru siap. Jadi sementara ini memang kita tahu bahawa sebelum ini memang aerotrain pun mungkin satu saja beroperasi. Daripada 2 train tersebut, satu saja beroperasi.
dan apa yang berlaku 2 hari yang lalu memang mengecewakan. Saya tahu bahawa saya amat kesal dengan apa yang berlaku. Kita memang merasakan itu sesuatu yang amat dikesali, iaitu apabila aerotrain itu terkandas di tengah-tengah landasan daripada main terminal building ke bangunan satelit. Dan apabila train yang kedua yang dihantar untuk cuba membawa penumpang-penumpang itu ke terminal seterusnya, juga terkandas, juga tidak beroperasi. Maka terpaksalah penumpang-penumpang terpaksa dikeluarkan di tengah-tengah landasan dan mereka perlu berjalan kaki. Sebab itu di landasan. Yalah, betul. Di tengah-tengah itu tak ada tangga nak turun. Jadi bas tak boleh pergi mengambil sebab di atas landasan. Jadi mereka terpaksa berjalan kaki untuk kembali ke terminal. Jadi itu sesuatu yang memang kita tahu bahawa amat menyusahkan, menyesali perkara itu. Jadi apa yang telah pun diputuskan ialah aerotrain itu akan diberhentikan sekarang setakat ini. Jadi kita perlu menghidupkan lebih banyak perkhidmatan shuttle bus di antara bangunan satelit dengan bangunan terminal utama di KLIA. Bila apa yang berlaku kepada aerotrain itu, saya teringat juga sebelum ini pun saya tahu YB juga turun untuk melihat sendiri tentang kerosakan yang berlaku kepada LRT, sistem LRT sendiri. Jadi bagaimana dengan situasi itu sekarang? Apakah sudah pulih seperti sedia kala dan apakah YB yakin bahawa mungkin masalah yang sama tidak akan timbul lagi? Nak kata pulih sepenuhnya belum lah. Dalam mana-mana sistem train pengangkutan awam ini sukar untuk mengatakan bahawa langsung tak ada kerosakan teknikal. Itu sesuatu yang tak mungkin berlaku. Di mana-mana sistem sekalipun, di mana-mana negara sekalipun akan ada akan ada masalah teknikal dari masa ke semasa. Cuma kita mesti kurangkan masalah teknikal tersebut. Jadi apa yang kita laksanakan di Kementerian Pengangkutan sekarang ini, kita telah mengarahkan pihak prasarana supaya mereka perlu memberikan fokus yang lebih kepada penyelenggaraan untuk memastikan bahawa penyelenggaraan terhadap sistem train kita ini dapat dijalankan dengan lebih baik, lebih terperinci supaya mengurangkan masalah teknikal ini. Itu yang sedang dilaksanakan oleh pihak prasarana. Dan memang dari segi perkhidmatan laluan LRT untuk Kelana-Jaya, seperti yang saya pernah nyatakan secara terbuka, banyak train ini masih dalam penyelenggaraan. Sekarang yang beroperasi ini hanya 42 train yang beroperasi untuk laluan Kelana-Jaya. Jadi kita mempunyai kapasiti lebih daripada 70 train, tetapi cuma sekarang ini belum lagi dapat beroperasi secara sepenuhnya. Jadi kekerapan itu agak panjang sedikit. Dia 5 minit baru satu train. Kita boleh turunkan supaya lebih kerap apabila lebih banyak train dapat diselenggara menjelang suku ketiga pada tahun ini. Jadi itu adalah ongoing proses yang memang kita harap bahawa ada penambahbaikan, dapat mengurangkan masalah teknikal supaya perkhidmatan itu lebih baik, lebih reliable, supaya akhirnya apa yang penting untuk penumpang ialah setiap hari ikut jadual mereka boleh ambil train dan tidak terlalu sesak dalam train tersebut. Betul. Itu yang sedang kita usahakan. Okey, satu lagi isu yang juga saya nak dapat pandangan daripada Yang Berhormat ialah tentang ini pun dimainkan dengan begitu besar sekali jugalah dalam media-media kita, iaitu tentang isu counter immigration yang dikatakan begitu sesak sekali di KLIA itu sendiri. Komen sikit YB? Ya, yang pertamanya kita tahu bahawa kesesakan di KLIA itu memang berlaku. Cuma counter immigration itu di bawah Jabatan Immigration. Dia di bawah kawaselia Kementerian Dalam Negeri. Dia bukannya di bawah, walaupun berada di airport, dia bukannya atas tanggungjawab Kementerian Pengangkutan. Jadi saya tidaklah mau menyentuh terlalu banyak sebab ini bukan bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Memang kita tahu bahawa dan kita sentiasa bekerjasama di antara pihak operator lapangan terbang dengan pihak immigration supaya kita dapat memperbaiki aliran di sana, sistem dan sebagainya. Penambahbaikan sistem dan sebagainya itu terpulang kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Dan saya tahu bahawa rakan saya dalam Kabinet, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution memang berusaha untuk menambah baik, seperti yang telah pun diumumkan inisiatif untuk memperkenalkan autogate untuk
warga asing dan sebagainya. Itu telah pun mula dilaksanakan. Dan kita berharap bahawa ia sedikit sebanyak dapat boleh mengurangkan kesesakan. Okey, saya tadi terbaca jugalah dalam Facebook YB. Saya difahamkan bahawa YB baru saja pulang dari Pulau Pinang sebenarnya. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Dari penglihatan dari apa yang telah YB lakukan dengan spot check dan sebagainya. Bagaimana YB melihat tentang sistem pengangkutan di Pulau Mutiara itu sendiri, YB, setakat ini? Pulau Pinang memang ada perkhidmatan bas yang sedang dikendalikan oleh Rapid Penang. Kerajaan negeri Pulau Pinang memang berhasrat untuk membina sistem LRT di Georgetown. Sesuatu yang masih kita bincangkan bagaimana kita dapat laksanakan untuk Pulau Pinang yang memang menghadapi kesesakan lalu lintas. Sebab yang pertamanya memang Georgetown merupakan satu pusat bandaraya yang agak rancak membangun. Dan ditambah pula Georgetown sebagai heritage city. Betul. Ramai pelancong pergi ke Pulau Pinang. Bukan saja pada hujung minggu, malah pada hari-hari biasa. Sebab satu lagi yang mungkin ramai tak tahu bahawa Pulau Pinang ini juga merupakan satu pusat cruise center. Banyak kapal-kapal pelayaran besar-besar daripada seluruh dunia berlabur di Pulau Pinang. Apabila satu kapal pelayaran berlabur di Pulau Pinang di Swettenham Pier Cruise Terminal, beribu-ribu pelancong akan turun. Jadi memang pelancongan di Pulau Pinang itu dia setiap hari. Dia bukan hujung minggu saja. Jadi kesesakan jalan raya memang merupakan satu isu di Pulau Pinang, terutamanya di Georgetown. Maka perlu ada sistem penambahbaikan terhadap pengangkutan awam di Pulau Pinang. Dan salah satu option yang sedang diperhatikan ialah membangunkan sistem LRT di Georgetown. Menghubungkan Komta, iaitu pusat di Georgetown, pusat bandaraya Georgetown, sehinggalah ke Teluk Kembar ataupun melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas. Itu yang telah dirancang oleh kerajaan negeri. Tapi soal bagaimana laksanakan itu sedang kita perhatikan, dan memang ada pun perbincangan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, tapi itu belum dimuktamadkan lagi. Sistem perkhidmatan feri macam mana kedudukannya sekarang, YB? Feri masih ada berjalan. Dulu memang kita tahu bahawa sebelum ada jambatan Pulau Pinang yang menghubungkan seberang perai dengan Pulau Pinang ialah dengan feri ikonik. Yang dinamakan feri ikonik lah. Dulu dengan kereta boleh masuk feri tersebut dan sebagainya. Itu feri ikonik. Yang telah pun diberhentikan operasinya kira-kira 2 tahun yang lalu. Okay. Apabila feri ikonik itu diberhentikan, maka dia diganti dengan satu speedboat yang hanya membawa penumpang. Okay. Apa itu hanya sementara saja. Apa yang telah pun dirancang ialah menaik tarafkan sistem feri itu kepada sistem feri penumpang, bukan saja penumpang tetapi juga motosikal yang akan beroperasi. Feri-feri itu telah pun ditempa, sedang dibangunkan dan akan beroperasi 1 Ogos yang akan datang untuk feri baru. Tetapi juga ada saranan supaya feri ikonik Pulau Pinang itu tidak dilupakan. Betul. Okay? Mungkin nak hidupkan semula dan sebagainya. Jadi kita juga sedang melihat bagaimana juga kita dapat membawa balik feri ikonik itu. Feri ikonik itu memang masih ada di Pulau Pinang, cuma tak beroperasi. Jadi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang bersama dengan pihak operator akan melihatlah bagaimana kita dapat hidupkan semula. Sama ada dalam bentuk feri seperti dahulu ataupun feri pelancong. Okey, baiklah, itu antara perkara-perkara penting yang ingin yang telah pun saya kongsikan bersama dengan YB di awal-awal program Ruang Bicara ini. Kita tumpukan sekarang ini perhatian kita kepada Belanjawan 2023 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Jadi bagaimana YB melihat tentang peruntukan yang telah pun diberikan kepada Kementerian Pengangkutan ataupun dicadangkan untuk diberikan kepada Kementerian Pengangkutan, dan apakah YB berpuas hati dengan perkara-perkara yang ataupun dengan Belanjawan 2023 itu sendiri, YB? Ya, memang setiap kementerian mengharapkan ada peruntukan yang lebih. Kita tahu bahawa negara menghadapi kekangan dan memang bukan mudah untuk Menteri Keuangan
memberikan pertimbangan kepada semua permintaan. Itu sesuatu yang kita faham. Betul. Sebagai anggota kabinet, saya perlu memahami kesukaran yang dihadapi oleh Menteri Kewangan. Apa yang telah diperuntukkan itu memang kita berucapkan terima kasih di atas keprihatinan yang amat berhormat. Kementerian Pengangkutan memang juga diperuntukkan satu peruntukan yang agak besar juga, lebih 6 bilion tahun ini, termasuk peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan. Kebanyakan peruntukan pembangunan yang diberikan itu adalah projek-projek sedia ada, iaitu yang telah pun dilakbulakan, yang mesti kita berikan peruntukan untuk pastikan projek itu dapat berjalan ataupun boleh diteruskan. Antaranya seperti projek menaik taraf landasan daripada Gemas hingga Johor Bahru. Itu membina baru, landasan berkembar baru. Menaik taraf landasan berkembar di Lembah Kelang. Itu projek-projek sedia ada. Membina lapangan terbang Kota Baru. Itu projek sedia ada. Yang perlu diperuntukkan kewangan setiap tahun supaya projek itu dapat terus berjalan. Termasuk juga projek ATS yang menghubungkan Johor Bahru hingga Singapura. Itu telah pun diluruskan dan dimulakan sebelum ini, dan ada peruntukan yang diteruskan untuk tahun ini supaya projek itu dapat diteruskan. Jadi banyak peruntukan yang diperlukan itu adalah untuk projek-projek sedia ada. Tetapi juga ada peruntukan-peruntukan yang penting untuk beberapa inisiatif perkhidmatan pengangkutan awam. Umpamanya yang sangat kritikal, yang perlu kita setiap tahun kekalkan, ialah peruntukan untuk Rural Air Service, pengangkutan udara luar bandar. Khususnya di Sabah Sarawak. Kalau kerajaan tidak memberikan subsidi, maka operasi penerbangan untuk luar bandar ini tak dapat dijalankan oleh Maswing. Jadi itu penting untuk Sabah dan Sarawak. Untuk Lembah Kelang, satu inisiatif yang penting ialah PAS bulanan My50. Itu pun memerlukan peruntukan lebih daripada 115 juta setahun, yang diperuntukkan 115 juta untuk kita teruskan inisiatif ini kepada pengguna-pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang. Kerajaan juga difahamkan mempunyai perancangan untuk meningkat dan menambah baik kapasiti di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan juga lapangan terbang Subang. Jadi kenapa ini perlu dilakukan? Yang pertamanya, kedua-dua projek ini dia bukannya dibiayai melalui belanjawan kementerian. Dia akan dibiayai oleh MHB sebagai operator. Dan memang seperti yang telah saya pun nyatakan 2 hari lepas di Pulau Pinang, projek penambahbaikan ataupun pembesaran Penang International Airport itu akan dilaksanakan sepenuhnya oleh MHB, iaitu operator lapangan terbang. Sebab Pulau Pinang punya lapangan terbang ini memang satu lapangan terbang yang profitable, yang menguntungkan. Jadi mereka mempunyai keupayaan untuk dibangunkan ataupun diperbesarkan projek itu oleh pihak MHB. Mengapa Penang? Sebab Pulau Pinang adalah satu lapangan terbang yang antara yang tersibuk negara kita. Sebelum COVID pada tahun 2019, sebenarnya jumlah penumpang yang menggunakan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang itu telah mencecah kapasiti mereka. Dia jauh mencecah kapasiti lapangan terbang itu. Jadi lapangan terbang itu sangat sesak. Ada keperluan penting untuk naik taraf supaya perbesarkan lapangan terbang itu untuk menampung lebih ramai penumpang. Kerana Pulau Pinang itu adalah gateway di wilayah utara. Sebab dia adalah lapangan terbang antarabangsa. Bukan sahaja menghubungkan Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur dan negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi ia juga merupakan satu lapangan terbang yang menghubungkan negara-negara ASEAN, China, Hong Kong dan sebagainya. Malah banyak penerbangan terus sampai ke Pulau Pinang. Yang Subang tu kenapa tiba-tiba dirasakan ianya juga perlu diperbesarkan? Subang sebenarnya bukannya tiba-tiba. Subang merupakan satu aset yang sangat penting untuk negara kita. Yang apabila Subang apabila lapangan terbang KLIA dibangunkan, Subang telah pun dipindahkan. Dulu lapangan terbang utama kita di Subang dipindahkan ke KLIA. Jadi Subang itu sebenarnya tak ditutup, tetapi dia telah pun downgrade daripada lapangan terbang antarabangsa menjadi satu lapangan terbang yang hanya menjalankan penerbangan domestik untuk pesawat turboprop. Apa yang kita lihat sekarang ini iaitu macam Firefly.
ataupun Batik Air yang menggunakan turboprop untuk perjalanan ataupun destinasi mereka. Yang kita kepada jumlah penumpang yang tak ramai. Okay. Jadi ada cadangan untuk kembalikan jet operation di Subang. Tetapi Subang ini bukannya nak menggantikan KLIA. Subang ini konsepnya ialah nak dijadikan sebagai satu city airport. Satu lapangan terbang yang mungkin agak untuk kelas premium, untuk kelas perniagaan, untuk peniaga-peniaga dan sebagainya, business community. Dan Subang ini memang selama ini juga Subang juga merupakan satu lapangan terbang untuk private jet. Ada juga pesawat-pesawat eksekutif persendirian yang menggunakan Subang sebagai hub. Jadi pembangunan semula Subang ini merupakan satu projek yang diyakini akan dapat membawa satu pemangkin kepada pembangunan sektor aeroangkasa. Selain daripada operasi lapangan terbang, kita juga nak melihat bagaimana nak membangunkan sektor aeroangkasa dari segi MRO, maintenance dan repair dan overhaul untuk pesawat-pesawat, dan juga industri-industri komponen aeroangkasa. Ia ada satu ekosistem yang besar yang mungkin boleh dibangunkan di Subang dan dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. Okey. Baik, Wabi, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini. Tetapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ingatkan lagi, kami juga sebenarnya atas keizinan Yang Berhormat Anthony Loke, anda juga boleh bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dulu buat seketika, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu belanjawan 2023, manfaat sektor pengangkutan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Berhormat Anthony Loke, iaitu Menteri Pengangkutan. Baik, Wabi, kita beralih sekarang ini kepada satu lagi perkara yang juga saya anggap cukup penting. Ini melibatkan prasarana khususnya. Mungkin boleh kita dapatkan gambaran yang lebih jelas kepada Wabi berkaitan dengan apa yang telah pun dirancang melalui prasarana ini. Prasarana merupakan operator pengangkutan awam yang dimiliki oleh kerajaan yang memainkan peranan penting, sebab prasarana ini operator untuk semua mod pengangkutan awam kita di Lembah Kelang, hampir kesemuanya, termasuklah LRT, monorail, MRT, bus rapid KL dan sebagainya. Jadi prasarana ini memang menghadapi pelbagai cabaran, dan saya tu pun banyak berbincang dengan pihak pengurusan prasarana untuk memberikan fokus kepada isu-isu yang perlu kita perbaiki. Antaranya ialah isu maintenance seperti yang saya nyatakan tadi, penyelenggaraan untuk memastikan kita mempunyai perkhidmatan yang lebih selamat, yang lebih reliable. Begitu juga bagaimana kita nak menambah baik dari segi isu-isu governance organisasi tersebut, memastikan pengurusan yang lebih baik, memastikan bahawa prasarana ini ada tata kelola dan urus tabir yang baik. Itu paling penting. Sebab prasarana ini merupakan satu organisasi yang besar. Seperti yang saya katakan, dia diberikan tanggungjawab untuk menjadi operator pengangkutan awam utama negara kita. Jadi pelbagai isu yang melibatkan tata kelola dan sebagainya perlu dilihat dan ditambah baik. Dan kita nak memberikan kemudahan kepada rakyat. Sebab ini yang paling penting. Sebab sebagai operator pengangkutan awam, ia mesti memudahkan rakyat. Itu kerana ratusan ribu rakyat Malaysia yang bergantung kepada perkhidmatan pengangkutan awam setiap hari, terutamanya di Lembah Kelang, dan juga secara tentu di bandaraya-bandaraya lain di seluruh negara yang menggunakan bas dan sebagainya.
Jadi prasarana ini sudah tentu adalah organisasi yang penting, yang perlu kita berikan fokus. Antara insentif yang mungkin dicarangkan oleh pihak kementerian sendiri melalui prasarana dalam usaha untuk memberikan kemudahan dan juga kelegaan kepada pengguna-penggunanya. Yang telah pun kita laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun penghujung 2018 kita telah perkenalkan PAS bulanan. Ketika itu My 100. Sekarang ini dah diturunkan harga menjadi RM50 satu bulan. Yang merupakan satu inisiatif yang memberikan satu kelebihan kepada pengguna-pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang, kerana dengan harga RM50 setiap bulan, mereka boleh menggunakan semua mod prasarana tanpa had untuk tempoh 30 hari. Jadi itu sesuatu yang membantu rakyat Malaysia mengurangkan perbelanjaan untuk pengangkutan. Saya juga kalau melihat daripada apa yang dicatatkan di sini, prasarana juga secara rintis akan memperkenalkan apa dipanggil sebagai PAS perjalanan tanpa had ataupun itu yang saya PAS masukkan 50 yang tadi itu. Dan yang di Johor Bahru itu pula bagaimana manfaat yang akan dinikmati oleh mereka yang tinggal di Johor Bahru? Sebenarnya yang berkenaan dengan PAS bulanan di Johor Bahru bukannya di bawah prasarana. Cuma dia kita ada satu program yang dinamakan sebagai SBST. Itu ialah untuk transformasi sistem bas berhenti-henti. Di mana kerajaan memberikan peruntukan melalui Kementerian Pengangkutan dan melantik operator-operator bas untuk menjalankan perkhidmatan bas berhenti-henti di bandaraya-bandaraya di seluruh negara. Antaranya di Johor Bahru yang diberikan jenama sebagai MyBus. MyBus ini bermula di Seremban. Ada MyBus Seremban, ada MyBus Ipoh, ada MyBus Kangga dan sebagainya. Dan tahun lalu telah pun dimulakan untuk MyBus Johor Bahru. MyBus Johor Bahru yang dioperasikan oleh satu operator bas di Johor, bukannya bawa prasarana. Jadi inisiatif yang kita nak bawa ialah sebab inisiatif MyBus ini dia menggunakan satu model di mana kerajaan bayar tetap kepada operator untuk mereka operasi. Jadi kita meminta supaya operator juga perkenalkan PAS bulanan ini kepada penumpang-penumpang, supaya untuk pengguna-pengguna bas yang menggunakan perkhidmatan mereka setiap hari, dengan satu PAS bulanan mereka dapat menjimatkan tambang dan dapat menarik lebih ramai orang untuk menggunakan perkhidmatan bas itu. Jadi itu akan dimulakan di Johor tak lama lagi. Bagaimana tentang program SBST di Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu? Itu adalah perkhidmatan yang baru yang kita akan cuba mulakan tahun ini. Sebab apa yang berlaku sekarang ini ialah umpamanya di Kuching dia ada operator-operator berlainan. Dia bukannya ada satu yang dibiayai oleh kerajaan untuk memastikan perkhidmatan yang lebih reliable. Jadi kita nak mulakan program SBST ini di Kuching, di Kota Kinabalu dan juga di Melaka. Jadi ini saya berharap dapat mula tahun ini. Bagaimana YB sendiri melihat tentang, ialah kita bercakap tentang perkhidmatan transportation, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Apakah mereka masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan Semenanjung sebagai satu perbandingan? Sudah tentu warga di Sabah dan Sarawak mengharapkan juga mendapat perhatian daripada kerajaan untuk membangunkan sistem pengangkutan awam di Sabah dan Sarawak. Kalau dibandingkan memang dari segi pilihan pengangkutan awam di Sabah dan Sarawak agak terhad berbanding dengan Semenanjung. Malah di Sarawak tak ada perkhidmatan kereta api. Di Sabah ada perkhidmatan kereta api, hanya landasan yang agak terhad saja. Dan memang saya yakin bahawa rakyat kita di Sabah dan Sarawak juga mengharapkan ada penambahbaikan dari segi sistem pengangkutan awam. Memang Sabah dan Sarawak menghadapi pelbagai cabaran dari segi menyediakan pengangkutan awam sebab kawasannya luas, negerinya besar. Apabila negerinya besar, sukar untuk kita memastikan satu pengangkutan awam yang baik ataupun yang sistematik. Jadi namun begitu kita cuba membantu. Itu sebabnya program SBST ini akan bermula di Kota Kinabalu dan di Kuching tahun ini. Dan kita berharap dapat memperbaiki sistem bas awam
di kedua-dua ibu negeri ini. Okey, saya juga nak dapat penjelasan daripada YB lah. Ini tentang projek MRT3. Mungkin kita boleh dapat penjelasan yang lebih nyata daripada YB. MRT3 merupakan pelengkap kepada sistem MRT di Lembah Kelang. Sebab kita sudah ada MRT Line 1 dari Kajang ke Sungai Buloh. MRT 2 daripada Putrajaya Central ke Kuala Damansara. Dan dia memerlukan satu line, circle line ataupun line bulatan untuk memastikan ada connectivity di antara tempat-tempat di seluruh Lembah Kelang. Jadi MRT 3 ini memang telah pun dirancang dan memang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada belanjawan pada minggu lepas. Committed, bahawa kerajaan committed untuk melaksanakan projek ini. Namun kita ingin melihat komponen kos itu supaya dapat direndahkan. Sebab sebelum ini dianggarkan bahawa MRT 3 ini memakan belanja 50 bilion. Menteri Kewangan ingin merendahkan kos ini menjadi 45 bilion dengan melihat apakah penjimatan yang boleh kita lakukan. Baik, saya juga nak mendapat pandangan. Ini pun selalu dimainkan di dalam media lah, dan kadang-kadang ianya juga digunakan sebagai isu politik oleh parti-parti politik. Ini tentang pelaksanaan lebuh raya PAN Borneo, Sabah dan Sarawak. Sehingga ke detik inilah, apa perkembangan terkini bila kita bercakap tentang PAN Borneo, Sabah, Sarawak ini? Lebuh raya PAN Borneo. Ya, sebenarnya ramai yang ada sedikit kekeliruan bahawa merasakan bahawa kalau isu jalan saja mesti dibawa Kementerian Pengangkutan. Sebenarnya tidak. Pembangunan jalan bukannya di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Umpamanya lebuh raya PAN Borneo itu dia adalah di bawah kawal selia Kementerian Kerja Raya. Dia dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya. Jadi saya tak boleh menjawab bagi pihak Kementerian Kerja Raya. Sebab dalam kabinet kita ni ada juga sistem dia di mana menteri-menteri yang bertanggungjawab kementerian masing-masing, kita tak bolehlah menjawab bagi pihak kementerian lain. Namun begitu, saya yakin bahawa lebuh raya PAN Borneo itu akan terus diberikan perhatian untuk memastikan projek itu dapat diselesaikan. Kita juga nak tahu YB secara jujurnya, jangkaan masa yang diperlukan kalau kita lihat kepada inisiatif-inisiatif yang tersenarai untuk Kementerian Pengangkutan sendiri dalam belanjawan kali ini, agaknya lah berapa jangka masa yang diperlukan untuk memenuhi segala inisiatif yang dibangkitkan dalam belanjawan ini? Dalam pembangunan negara, khususnya sistem pengangkutan, dia sebenarnya tak ada tempoh hayat, tak ada jangka masa. Sebab akan sentiasa ada inisiatif baru, akan sentiasa ada projek-projek baru mengikut keperluan. Tetapi apa yang kita rancangkan sekarang ini mungkin mengambil masa lebih kurang 10 tahun untuk kita selesaikan semua. Umpamanya MRT 3 kalau dimulakan, dia memerlukan masa 10 tahun untuk diselesaikan, untuk disiapkan. Tetapi bukan maksudnya dalam tempoh 10 tahun ini tak ada penambahbaikan, tidak. Banyak juga inisiatif yang saya yakin akan selesai dalam tempoh 2 hingga 5 tahun akan datang. Umpamanya projek berkembar daripada Gemas ke Johor Bahru, mungkin selesai dalam masa 2 tahun. RTS akan selesai dalam masa 3 tahun, di antara Johor Bahru ke Singapura. Inisiatif-inisiatif lain akan terus kita mulakan dan kita akan cuba selesaikan secepat mungkin. Tetapi apa-apa projek yang melibatkan pembinaan struktur dan sebagainya sudah tentu akan mengambil masa. Okey. Baik, YB, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti, walaupun masa semakin suntuk, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang akan kita kongsikan di ruang bicara ini. Jadi kita rehat dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang belanjawan 2023, manfaat sektor pengangkutan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Anthony Loke, iaitu Menteri Pengangkutan. Baiklah, mungkin juga antara perkara yang menariklah, kita percaya bahawa Kementerian Pengangkutan juga mempunyai fokus dan juga pendekatan yang begitu meyakinkan. Tetapi apa yang diperlukan sebenarnya daripada rakyat juga dalam usaha untuk memberi satu kekuatan kepada apa sahaja program yang telah pun disusun atur oleh Kementerian Pengangkutan sendiri, YB? Sudah tentu kita mengharapkan bahawa rakyat menyambut terutamanya inisiatif kita untuk memperkasakan pengangkutan awam, untuk memudahkan rakyat, dan kita juga memerlukan shift ataupun penghijrahan daripada menggunakan kereta persendirian kepada pengangkutan awam. Itu kita faham bahawa kadang-kadang ada berbagai kekangan, dan tanggungjawab kerajaan ialah untuk cuba memudahkan, menyediakan pelbagai prasarana dan kemudahan. Kita faham bahawa ada isu last mile, first mile dan sebagainya. Itu kita cuba untuk perbaiki, permudahkan, perbanyakan. Cuma kalau apa pun disediakan, yang paling penting juga rakyat juga kena sambut, sebab kita dah membelanjakan begitu banyak sumber untuk kita membangunkan kemudahan tersebut. Jadi untuk rakyat menggunakan pengangkutan awam ini, sudah tentu dia ada pull factor dia. Kita kena menyediakan prasarana itu. Yang penting kita juga mengharapkan bahawa ada sambutan baik daripada rakyat. Okey, Wabi, saya difahamkan kita dah pun ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Mazlan daripada Kedah yang sudah pun bersiap setia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Mazlan. Waalaikumsalam, Datuk Sekawi. Nak tanya YB sikit lah, sebab nak bercadangkan kat YB sikit lah pengantin pengangkutan ni, sebab bercadangkan kalau boleh kerajaan buat kajian satu, dia buat kursus hashtag tu maju celang-celang banyak. Patutnya adakan satu kereta api dari mana, dari Batawas ke Kulim ke Baling ke, sebab celang Kedah ni Kulim hashtag membangun. Kalau buat kereta api tu rasa saya Tagor ke apa tu, untuk mudahan orang situ pun mudah, orang pekerja kilang pun mudah. Itu saya cadangkan. Itu minta YB buat kajian Datuk macam mana itu. Okey, terima kasih Mazlan daripada Kedah. Satu lagi panggilan juga ada di talian kita, tapi saya tak dapat nama pemanggil. Daniel difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Halo Daniel. Hello, selamat malam. Selamat malam Daniel. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan baru-baru ni semasa di belanjawan 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan bahawa kerajaan akan menanggung kepada mereka yang nak ambil lesen B2 dan sebagainya lah. So saya nak tanya YB, mungkin YB boleh terangkan sedikit perincian macam mana, apa yang dimasukkan ditanggung tu. Okey, itu saja Daniel ya. Itu saja. Baik, terima kasih Daniel. Ini tadi pun kita nak bangkitkan. Silakan. Ya, memang berkenaan dengan insentif untuk mengambil lesen itu. Yang pertamanya dia bukannya kita dapat tanggung untuk semualah. Sudah tentu tidak dapat kita tanggung semua. Yang dimaksudkan ialah mungkin kita ada program, ada inisiatif yang di mana kita memberikan bantuan untuk mengambil lesen ini kepada golongan B40. Dan juga untuk pemandu-pemandu yang ingin mendapatkan PSV dan juga GDL. Itu yang sedang kita akan bangunkan mekanismenya. Akan kita umumkan mekanisme bagaimana dimohon dan sebagainya. Jadi ada peruntukan 4 juta lebih untuk kita menampung perbelanjaan-perbelanjaan untuk membantu khususnya golongan B40. Tetapi sudah tentu bukannya bermaksud semua orang yang nak mengambil lesen memandu itu akan dapat ditampung oleh kerajaan. Itu tidak dapat kita buat. Ada sebahagian yang akan kita dapat bantu. Jadi itu jawapan saya kepada Daniel. Yang kita sebahagian umumkan, tu maksud YB macam mana? Golongan macam mana tu? Yang paling pentingnya ialah yang paling sudah tentu golongan sasaran kita ialah golongan B40. B40, B40 di mana ada kekangan kewangan untuk membantu. Dan kita akan cuba perincikan apa yang saya maksudkan, bayaran
bantuan bayaran tersebut. Apabila kita perincikan, maksudnya kalau seseorang itu layak mendapat bantuan itu, dia akan dikecualikan bayaran. Jadi kerajaan akan menampung bayaran itu. Umpamanya kalau dia nak mengambil lesen memandu B2, biasanya dia pergi institut memandu, dia kena bayar beratus-ratus ringgit. Betul. Jadi apa yang kita maksudkan ialah perbelanjaan itu akan ditampung oleh kerajaan. Tapi mekanisme bagaimana dilaksanakan itu akan kita perincikan dan akan diumumkan tak lama lagi. Okey, dari Mazlan dari Kedah tadi, tapi tak tahulah sama ada persoalan yang dibangkitkan oleh Mazlan itu ada kaitan dengan Kementerian Pengangkutan. Ini berkaitan dengan transportation di Kulim High Tech itu sendiri dikatakan banyak masalah, terutamanya kepada pekerja-pekerja kilang dan sebagainya. Saya tak tahulah. Saya secara khususnya Kulim mungkin saya tak dapat jawab, tetapi apa yang saya boleh jawab ialah baru 2 hari lepas saya berada di Pulau Pinang. Ya. Dan antara inisiatif yang telah kita laksanakan di Kementerian Pengangkutan ialah kita menambah baik perkhidmatan komuter utara dari Butterworth ke Padang Besar yang melalui Sungai Petani, Alor Star, Pendang dan sebagainya. Banyak kawasan-kawasan di Kedah juga dilalui oleh perkhidmatan KTM komuter ini. Kita sudah menambah baik KTM komuter ini dengan menambahkan kekerapan. Jadi pada waktu puncak sebelah pagi, penumpang hanya perlu menunggu 20 minit untuk satu train berbanding 1 jam sebelum ini. Jadi ini merupakan satu penambahbaikan kerana kita menambah set kereta api untuk perkhidmatan KTM komuter utara. Jadi itu yang telah kita pun tambah baik. Okey, cuba kita fokuskan pula sekarang ini ke masalah yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya lah, soal traffic jam. Dan tadi pun YB menyentuh tentang penggunaan perkhidmatan awam seperti MRT, LRT dan sebagainya. Tetapi dikatakan bahawa ianya sukar kerana masing-masing masih lagi merasa sukar untuk menggunakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan awam ini kerana stesen-stesen perhentian itu kadang-kadang tidak memenuhi destinasi yang mereka ingin pergi. Kalau kita bandingkan dengan di luar negara misalnya, memang kita lihat satu perkhidmatan awam yang begitu efisien dan sebagainya. Jadi bagaimana YB melihat untuk menyelesaikan masalah seperti ini, YB? Ya, memang kita faham bahawa pelbagai stesen-stesen ini sudah tentu tidak dapat meliputi semua kawasan. Tidak ada satu negara yang mana dia boleh meliputi semua kawasan. Sudah tentu pengangkutan awam ini ada berbagai mod. LRT, MRT hanya salah satu mod, dia mod rail. Tetapi mod rail ini juga mesti dilengkapi dengan mod bus. Jadi kita perlu melihat bagaimana tambah baik perkhidmatan bas ini, bas pengantara antara kawasan perumahan ke stesen-stesen pengangkutan awam. Ini yang sedang kita lihat untuk tambah baik. Itu sebabnya saya mengatakan bahawa kita perlu mengubah cara ataupun mengubah pendekatan kita. Kalau sebelum ini semua bas-bas pengantara antara stesen-stesen MRT menggunakan bas panjang. Jadi bas panjang ini dia pergi ke jalan kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan utama. Tetapi apa yang kita nak fokuskan ialah cuba untuk menggunakan pendekatan bas mini. Untuk menghubungkan antara taman-taman perumahan kepada stesen-stesen pengangkutan awam khususnya LRT dan MRT. Ini yang sedang ditambah baik. Dalam Facebook YB juga saya terbaca juga dan terlihat gambar YB berada dalam train YB, kereta api antara Pulau Pinang ke Batu ke. Hari itu saya mengambil komuter utara untuk utara. 2 stesen saja. Selepas komuter utara saya bertanya kepada penumpang. Saya memilih untuk menggunakan ataupun mencuba perkhidmatan itu pada sebelah petang pukul 6, bertanya khabar kepada penumpang-penumpang yang kembali ke kawasan mereka, rumah mereka selepas bekerja. Rata-rata mereka amat menghargai kekerapan yang tambahan itu. Membolehkan mereka dapat balik ke rumah lebih awal. Sampai ke rumah lebih awal ada masa kualiti bersama keluarga. Dan saya juga mengambil ETS. Sebab saya kalau nak membuat lawatan kerja, saya suka menggunakan pengangkutan awam. Saya sengaja hari itu tak menggunakan flight untuk balik.
Jadi saya menggunakan flight pergi ke Pulau Pinang. Selepas lawatan saya menggunakan kereta api ETS untuk kembali ke Kuala Lumpur. Walaupun sedikit lama, 4 jam daripada Butterworth, tapi saya suka supaya kita juga cuba melihat keadaan perkhidmatan kita. How do you feel about the perkhidmatan? Ada improvement yang cukup baik sebenarnya? Sebenarnya perkhidmatan ETS adalah satu perkhidmatan yang memang mendapat pujian ramai selama ini. Cuma dari segi kekangan operasinya, ETS ini agak kapasiti agak terhad. Selalunya penuh. Di antara Kuala Lumpur, Ipoh, Kuala Lumpur, Butterworth, laluan-laluan ini selalu penuh. Dan memang kapasitinya agak terhad. Kita akan cuba tambah baik lah dari segi perkhidmatan. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. YB ada lebih kurang masa 5 minit saja lagi. Mungkin perlu jugalah kita dapatkan penjelasan daripada YB sendirilah tentang langkah yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan sendiri dalam membantu meningkatkan ekonomi negara. Ya, pengangkutan ini merupakan enabler kepada pergerakan barangan dan juga pergerakan manusia. Jadi pengangkutan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab umpamanya kita lihat perdagangan antarabangsa. Tanpa pengangkutan, perdagangan antarabangsa tak boleh berlaku. Sebab apa saja barangan, ekspor dan import, dia perlu diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain, satu negara ke negara yang lain. Sudah tentu pelabuhan memainkan peranan utama dalam perdagangan kita. Sebab apa saja yang kita kilangkan di Malaysia, nak diekspor ke tempat lain, dia mesti melalui pelabuhan kita. Melalui kapal-kapal kontainer diangkut ke negara-negara destinasi. Begitu juga dia mengangkut manusia, penumpang. Dan salah satu sektor yang penting untuk negara kita ialah sektor pelancongan, industri pelancongan. Tanpa satu sistem pengangkutan yang baik, tanpa konektiviti yang baik, kita tak dapat dihubungkan kepada negara-negara luar. Jadi itu yang peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pengangkutan. Pergerakan manusia dan pergerakan barangan. Ini dua penting. Kerana ini merupakan nadi kepada ekonomi. Kalau nadi ini tak berjalan, ekonomi tak berjalan. Betul. Jadi itu kita lihat betapa pentingnya pengangkutan. Zaman kita hadapi PKP pun, kawalan pergerakan pun, pelabuhan tak boleh berhenti. Sebab pelabuhan dari segi pergerakan kargo itu berjalan sepanjang masa. Kalau tidak, barangan import kita tak dapat masuk. Begitu juga barangan ekspor kita tak boleh keluar. Ekonomi kita akan lumpuh kalau pelabuhan kita lumpuh. Jadi masa PKP pun, semasa COVID berlaku, sebenarnya pelabuhan kita amat sibuk. Pergerakan kontainer cukup banyak. Syarikat-syarikat perkapalan antarabangsa sebenarnya mendapat keuntungan yang paling besar dalam sejarah mereka semasa zaman COVID. Kerana itu merupakan satu sektor yang sangat-sangat penting kepada nadi, bukan saja kepada sebuah negara tetapi kepada seluruh dunia. Kerana kalau nadi ini berhenti, maka pergerakan dunia ini akan berhenti. Betul. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit. Tapi ini persoalan yang terakhir lah. Kita tahu bahawa kerajaan perpaduan seperti apa yang termasuklah YB sendiri menganggotai Kabinet dalam kerajaan perpaduan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri memperkenalkan falsafah dan juga konsep Malaysia Madani. Jadi apakah setakat ini YB Anthony Loke merasakan bahawa kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah merupakan kerajaan yang betul-betul melihat kepada kebajikan rakyat, melihat kepada apa yang boleh diberikan untuk kesejahteraan rakyat? Ini sudah tentu merupakan misi kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menggariskan visi kita, iaitu Malaysia Madani. Madani ini berpandukan kepada nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang kita perlu titik beratkan seperti saling hormat menghormati, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai humanity. Itu penting dalam dasar-dasar kita dan ia mesti diterjemahkan dalam pelan tindakan kita. Diterjemahkan dalam dasar kita. Madani ini merupakan kerangka dasar kerajaan perpaduan, tetapi ia mesti diterjemahkan dalam program-program kita. Jadi apa yang saya sebut, inisiatif-inisiatif untuk pengangkutan dan sebagainya, itu merupakan sebahagian nilai daripada Madani. Sebab apa yang kita nak ialah ihsan kepada rakyat. Kita ada compassion kepada rakyat.
nak membawa kesejahteraan kepada kehidupan rakyat. Itu yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita juga mengharapkan bahawa di masa-masa yang akan datang YB Anthony Loke boleh lagi bersama dengan kami di ruang bicara ini, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, tentunya akan kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you, YB. Terima kasih.